Beta juga menyambut baik pelaksanaan program permekasaan belia dan program literasi kewangan belia untuk mempersiapkan belia agar berilmu dan berwawasan, mempunyai semangat patriotik dan jati diri yang tinggi, cakna dengan perkembangan semasa, ihsan terhadap masyarakat dan persekitaran, dan mampu mengurus kewangan sendiri dengan lebih baik. Dengan kepribadian tersebut, beta yakin generasi belia sedia ada pasti berupaya untuk memimpin negara menjadi lebih maju pada masa hadapan. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru. Dengan sengajanya saya mulakan segmen pada kali ini untuk kita dengarkan kembali sedikit sorotan ataupun titah diraja oleh Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15 pada Isnin. Untuk mendapatkan laporan artikel lanjut ataupun video penuh, anda boleh terus ke astrooni.com. Dan seperti semua sedia maklum, kita tahu dalam titah diraja itu banyak perkara, isu dan juga aspek-aspek penting yang telah pun disentuh oleh Yang di-Pertuan Agong, daripada politik, ekonomi, kesihatan, pendidikan dan tidak kurang juga berkaitan dengan belia orang muda. Jadi untuk waktu ini, kembali saya nak terus bersama dengan Syafiq Rizwan Jamaluddin. Syafiq Rizwan adalah Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia MBM. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiq, kalau boleh untuk permulaan ini mungkin saya nak minta respon untuk melihat kepada keyakinan yang disandarkan oleh Sri Paduka Baginda berkaitan dengan bagaimana dan juga kesediaan untuk melihat belia-belia ataupun anak muda pada ketika ini sudah sedia untuk menjadi pemimpin ataupun memimpin negara pada masa akan datang. Mungkin kita mulakan daripada situ dulu. Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Astro Awani kerana menjemput sekali lagi di peringkat kita di Majlis Belia Malaysia dan seluruh warga Belia Malaysia menjunjung kasih, setinggi-tinggi kasih terhadap titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di atas komitmen dan pengharapan Baginda tentang dan kepercayaan yang diletakkan Baginda terhadap kita semua, kami semua, belia-belia Malaysia di atas kesediaan untuk memimpin negara, memperkembangkan potensi dan karakter. Kita amat-amat berterima kasihlah kepada dan berterima kasih di atas titah yang sangat-sangat bermakna bagi kita semua. Jarang titah tuanku menyentuh tentang perkembangan dan mempersiapkan warga belia, jelas menunjukkan bahawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong begitu cakna dan begitu dekat hatinya bersama dengan warga belia. Begitu juga di peringkat Majlis Belia Malaysia, kita juga amat dekat dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan anak kandanya, Pemangku Raja Pahang yang sangat dekat di peringkat negeri Pahang, begitu juga di peringkat Majlis Belia Malaysia. Dan kita tengok di Instagram dan sosial media Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Seri Paduka Baginda Raja Seri Agong dan anaknya begitu aktif dan begitu mesra bersama dengan warga belia. Dan titah tuanku amat kami junjung tinggi dan insya-Allah kita akan mempersiapkan belia kita semua untuk mengambil alih ataupun bersedia untuk memimpin negara di semua segmen dan semua lapangan, insya-Allah. Syafiq, apabila kita bercakap ke arah menuju persiapan menjadikan belia pada masa ini untuk menjadi pemimpin pada masa akan datang, sudah tentu anak-anak muda pada ketika ini menjadikan pemimpin-pemimpin sedia ada pada ketika ini sebagai cerminan ataupun contoh teladan. Pada waktu ini mungkin saya nak tanyakan juga, kalau kita melihat kepada dan juga kita dengar titah Baginda, titah diraja dalam ucapan istiadat pada pembukaan penggal Parlimen semalam, antara yang menjadi tumpuan adalah bagaimana Baginda bertitah untuk melihat kepada muafakat politik ataupun kestabilan politik ini biarlah kekal, kalau boleh sehingga ke penggal tamat. Mungkin pada waktu ini melihat kepada 3 ataupun 4 tahun kebelakangan ini, bagaimana sentimen dan juga penerimaan anak muda melihat kepada keadaan senario politik semasa pasca PRU ke-15?
kita tengok daripada titah tuanku, satu perkara yang kita dapat lihat bahawa keseriusan mesej yang disampaikan oleh tuanku bahawa kita perlukan negara yang stabil, kita perlukan negara yang makmur, yang dibentuk melalui kestabilan politik yang amat penting. 5-6 tahun kebelakangan ini, sejak daripada PRU 14 lah boleh kita ceritakan, kita dihidangkan oleh pelbagai politik, pelbagai drama politik, pelbagai isu-isu politik yang kita rasa di peringkat belia kita sudah muak dan jemu terhadap politik-politik yang tidak membina negara, tidak membangun dan tidak memperkasakan warga muda, dan juga akhirnya mengakibatkan pelbagai kesan-kesan secara langsung kepada warga belia. Kita tolak tepilah 2 tahun isu pandemik yang melanda, tetapi kita tidak dapat tidak untuk menafikan bahawa pergolakan, gejolak dan drama-drama politik yang berlaku sejak daripada PRU 14 memberi kesan yang sangat-sangat kuat dan sangat impaknya sangat signifikan kepada warga belia. Dari segi pendidikan kita telah tertinggal beberapa tahun, dari segi kemakmuran ekonomi, dari segi pelaburan ekonomi dan lain-lain kali, dan akhirnya ianya accumulate sehingga ke hari ini, dan kita harap kerajaan yang ada hari ini, kerajaan perpaduan seperti mana menjunjung titah tuanku, akan dapat rekonsolidasi semula negara kita, membangun negara kita, fokus kepada agenda pembangunan negara dengan lebih terancang dan lebih teratur. Dan kita harap cukup-cukuplah orang-orang politik, pemimpin-pemimpin yang ada ini, ayahanda bonda kita yang berada di Dewan Rakyat dan Dewan Negara ini, cukuplah berpolitik, fikirlah semula kepada negara kita. Kami ini ingin mewarisi negara yang kuat dari segi ekonominya, dari segi nilai moral dan sikapnya, dan kita juga memandang tinggi terhadap kepimpinan-kepimpinan ayahanda bonda yang ada pada hari ini. Wariskanlah kepada kami bahawa satu modal yang baik kepada warga belia kita. Syafiq mengatakan anak muda ataupun belia begitu jemu ataupun muak dengan apa yang berlaku landscape politik negara kebelakangan ini. Malah tetapi dalam masa sama, dalam nada yang dikongsikan oleh Syafiq cukup menggunakan ayahanda dan juga bonda. Maknanya masih ada hormat itu. Kita tahu, dan apabila kita bercakap tentang sidang Dewan Rakyat ni ya Syafiq, meriahnya sesi perbahasan itu sebelum ini tak boleh nak dipertikaikan. Malah kalau dilihat daripada penerimaan ataupun respon anak muda, kalau melihat dan juga merujuk kepada sidang Dewan Rakyat sebelum ini, anak muda tidak ketinggalan turut memberi pendapat masing-masing melihat kepada perjalanan sesi perbahasan apa sahajalah topik, sama ada ekonomi ataupun politik ataupun tentang negara bangsa ini. Mungkin pada waktu ini apabila melihat kepada ayahanda dan juga bonda ataupun pemimpin-pemimpin yang lebih berusia, pemimpin-pemimpin kanan yang berada di kursi-kursi parlimen, di kursi-kursi di Dewan Parlimen itu, kalau anak muda nak menegur atau nak bagi pendapat, di mana kedudukan ataupun di mana sebenarnya kalau nak biarkan ataupun nak pastikan pemimpin yang lebih senior ni mendengar suara isi hati anak muda ni, Syafiq? Alhamdulillah, kita di warga muda lah, warga belia ni sentiasa memandang tinggi dan menghormati senior-senior pemimpin-pemimpin kita. Tetapi kita tidak dapat tidak untuk menegur sebagai orang muda yang memandang pemimpin-pemimpin negara ini sebagai role model kita. Kita ingin menegur supaya apa yang disampaikan, apa yang diwariskan, baik dari segi pembangunan ekonomi ataupun pembangunan sikap, perlu lahir daripada role model yang baik. Jadi kalau kita lihat hari ini, dunia sudah semakin terbuka. Kita dahulu mungkin sidang Dewan Rakyat ini hanya disiarkan di TV1, di TV2 yang jarang ditonton. Tetapi pada hari ini, dengan perkembangan teknologi digital yang sangat baik, ianya disiarkan secara langsung di semua platform. Dan kalau hari ini pun kita dapat lihat di TikTok juga,
pun disiarkan secara langsung, dan di situ kita dapat lihat komen-komen secara live, secara langsung yang disampaikan. Dan kita harap bahawa komen-komen yang disampaikan oleh rakyat ini, mungkin ada satu dua komen yang bernada sinis ataupun berbaur sedikit provokatif, tapi kita harap ada pegawai-pegawai ahli-ahli parlimen ini yang mengambil serius tentang teguran yang disampaikan, supaya kita tidak mahu lagi parlimen kita bersidang dalam keadaan yang sangat tidak kondusif, yang boleh saya cakap kan, yang sangat tidak mesra kepada semua orang. Kerana parlimen ini adalah cerminan kepimpinan sesebuah negara. Kalau orang luar melihat parlimen ini sebagai satu tempat yang sangat-sangat cacah merba dan sangat-sangat tidak selesa, itulah cerminan kepada negara kita. Dan adakah itu cerminan kepada warga bangsa rakyat kita yang akan diwariskan kepada warga belia akan datang. Dan kita harap setiap teguran-teguran yang kita sampaikan ini melalui pelbagai segmen dan platform, kita di Majlis Belia Malaysia kadang-kadang ada akses terus kepada beberapa pemimpin. Kita juga ada akses terus kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, yang kita sampaikan secara berkala tentang isu, pandangan, peranan terhadap segala apa yang dijalankan oleh pihak kerajaan dan pihak pentadbiran bawah Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan alhamdulillah kita dapat lihat sehari dua ini selepas daripada sidang pembukaan dan titah yang di Pertuan Agong, kita dapat lihat ada sedikit perubahan terhadap kematangan perbincangan, dan mungkinlah ianya tentang masih lagi dalam titah diraja yang di Pertuan Agong, namun kita harap suasana yang matang ini dapat terus dijalankan sehingga ke habis bukan sahaja penggal parlimen kali ini, tapi ke masa-masa yang akan datang. Dan insya-Allah kita di peringkat belia dan warga belia ini memandang dan sedang belajar bagaimana untuk membangunkan negara dari sudut yang lebih matang, tidak lagi terlalu beremosi, dan membangunkan negara dengan idea dan pandangan yang lebih konstruktif dan lebih objektif. Ini yang kita lihat kepada apa yang sedang berlaku di Dewan Negara dan Dewan Rakyat hari ini. Syafiq, sebelum kita nak pergi berehat, mungkin saya nak tanyakan soalan ini. Kalau melihat kepada apa yang dizahirkan oleh Seri Paduka Baginda, Baginda ataupun Yang di-Pertuan Agong cukup yakin bahawa anak-anak muda pada ketika ini mampu menjadi seorang pemimpin pada masa akan datang. Tapi refleksinya kepada urus tadbir kerajaan ataupun pemerintah pada ketika ini, sejauh mana Syafiq sendiri, wakil daripada Majlis Belia Malaysia, melihat kepada kesediaan sama ada kerajaan ataupun parti-parti politik, tak kiralah apa warna parti politik pun, kesediaan parti-parti politik untuk bukan sahaja sekadar memenuhi kota yang telah pun dijanjikan, tetapi memberi ruang dan juga memberi kesediaan mereka untuk melihat anak muda ni dah bukan saja sedia, dah boleh dah jadi pemimpin. Syafiq? Saya sangat-sangat bersetuju bahawa ianya perlukan komitmen daripada setiap orang, terutamanya pemimpin-pemimpin sedia ada, pemimpin senior kita di peringkat kerajaan ataupun parti politik. Mereka perlu memandang bahawa apa warga belia hari ini, kejayaan ataupun kesediaan warga belia untuk meneruskan legasi kepimpinan hari ini adalah kejayaan mereka. Bahawa mereka yang menetapkan batu asasnya terhadap membangunkan pelapis kepimpinan, membangunkan belia-belia ini sebagai pelapis kepada pentadbiran kerajaan. Dan mereka perlu memandang ini sebagai satu kejayaan, bukanlah satu ancaman seperti yang biasa kita cakap-cakap selama ini, bahawa mereka memandang belia ini sebagai ancaman terhadap kepimpinan. Bukan. Dan kita dapat lihat bahawa ada parti-parti politik, individu ataupun tokoh-tokoh tertentu yang benar-benar menggilak bakat, mendampingi dan mentoring kepada orang-orang belia ini untuk meneruskan legasi kepimpinan. Dan kita harap lebih ramai lagi orang-orang ataupun politician senior ini yang akan terus mendampingi, terus mementor, terus membangunkan warga belia kita supaya selepas ini ianya dapat di transisi kepimpinan itu akan lebih
lancar dan licin, dan dalam masa yang sama masih lagi memegang kepada nilai-nilai integriti yang baik, kepimpinan urus takbir yang baik. Inilah yang kita harapkan, dan kita yakin dan percaya bahawa setiap parti politik dan setiap kepimpinan dalam mana-mana parti politik memang memandang warga belia ini sebagai suatu aset untuk meneruskan legasi kepimpinan kecemerlangan negara Malaysia yang paling penting. Okay, baik, bercakap tentang belia, saya kira ada satu lagi perkara ataupun tumpuan yang perlu kita perhatikan, iaitu lebih kurang dalam 2 minggu lagi akan adanya pembentangan bagi belanjawan 2023 ataupun bajet 2023. Seperti biasa, saya akan tanyakan mungkin selepas ini kepada Syafiq, mewakili kumpulan ataupun segmen masyarakat anak muda belia, apa yang mereka mahukan, dan mungkin pada kali ini apa intipati yang diharapkan untuk bajet 2023 khususnya bagi kumpulan masyarakat segmen kumpulan umur anak muda ataupun belia selepas ini dalam Pantau Kerajaan Baru. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menimbangkan kemungkinan untuk bertolak ke Turkiye malam ini, dan kunjungan itu menurutnya bagi bertemu dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan selain menunjukkan sokongan moral terhadap bencana yang menimpa negara itu. Saya diminta oleh Presiden kalau boleh untuk segera ke sana untuk memberikan support moral, dan saya sedang menimbangkan sama ada terpaksa bertolak malam ini untuk ke Turkiye untuk menunjukkan sokongan kita kerana beberapa pemimpin negara telah sampai, dan Presiden Tayyip Erdogan telah meminta kalau boleh saya sampai secara peribadi di sana. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid berkaitan perincian bentuk bantuan yang diberikan kerajaan kepada Turkiye dan Barat Laut Syria susulan bencana gempa bumi yang melanda. Jelas beliau, setakat ini sebanyak 4 juta ringgit dibelanjakan untuk misi pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART di Turkiye. Sementara segala kos penerbangan untuk membawa pasukan penyelamat Malaysia ditaja oleh kerajaan Turkiye, dan setakat ini 20 juta ringgit telah dikumpulkan oleh syarikat tempatan. Ini termasuk 1 juta dolar Amerika daripada kerajaan dan 1 juta dolar Amerika daripada Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar. Katanya 2 pasukan SMART sudah pun tiba di kawasan gempa bumi, manakala 1 lagi pasukan akan dihantar malam ini.
Baik, kami juga difahamkan pada malam ini iaitu pada 11 malam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berangkat ke Turki dan pastinya kami di astro.awani.com akan membawakan perkembangan lanjut dan juga perkembangan terkini. Anda terus kekal bersama dengan Astro Awani 501 ataupun astro.awani.com akan kami bawakan perkembangan semasa berkaitan dengan perkara itu. Baik, kita nak kembali kepada segmen Pantau Kerajaan Baru masih lagi bersama dengan Syafiq Rizwan Jamaluddin. Syafiq Rizwan adalah Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia MBM. Kalau di segmen pertama tadi Syafiq banyak perkara yang kita sentuh daripada keyakinan ataupun apa yang dizahirkan sendiri oleh Sri Paduka Baginda melihat kepada kesediaan anak-anak muda boleh jadi pemimpin pada masa akan datang dan juga kita sentuh sikit pasal politik. Untuk segmen kedua saya kira lebih kurang ada 5 minit yang berbaki ini. Saya nak terus tanyakan kepada menjelang bajet 2023 apa sebenarnya anak muda mahukan. Syafiq, silakan. Kalau kita tanya apa anak muda mahu, kita mahu macam-macam. Macam-macam kita nak. Yang pertamanya adalah tentang pekerjaan kita yang lebih baik, bantuan kewangan ataupun gaji yang lebih bermaruah dan juga pekerjaan yang lebih berkualiti untuk belia-belia pekerja itu. Untuk belia-belia yang pendidikan, kita fokus kepada kemahiran TVET yang perlu diperkasakan. Bagaimana universiti juga perlu diperkatakan dari segi akademik dan pendidikannya. Dan juga paling utamanya di peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah di mana belia-belia kita, situlah kilang kita. Dan kita harapkan bajet untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi dapat diberikan dengan lebih baik untuk membangunkan infrastruktur, membangunkan prasarana dan paling utama di peringkat Majlis Belia Malaysia adalah bagaimana bajet ini dapat memperkasa dan membangunkan karakter dan juga potensi warga belia across segmen dan aspek. Kalau kita tengok dari segi ekonominya, bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang industri dan lain-lain ini semua kita mahukan ianya terus diperkasa dan terus memberikan nilai yang baik kepada warga belia, terutamanya gaji yang lebih bermaruah dan lebih stabil menjelang 2023 dan 2024 yang akan lebih mencabar dari sudut ekonomi dan financial di peringkat antarabangsa. Syafiq menyebut dua kali berkaitan dengan gaji bermaruah ini. Saya fikir ataupun saya kira ia merujuk kepada perdebatan berkaitan dengan gaji minima yang diumumkan dan juga yang telah dilaksanakan. Kalau tanya sendirilah kepada anak-anak muda ataupun belia-belia pada masa ini pun sudah tentu mereka mahukan kenaikan daripada segi pendapatan ataupun daripada segi poket rakyat itu. Mungkin pada waktu ini anak muda bukan sahaja mahasiswa ataupun yang masih belajar, anak muda bukan sahaja yang bekerja untuk mendapat gaji. Saya fikir dan juga saya selalu dapat bertemu dan juga dapat menemu bual anak-anak muda yang berkesempatan untuk melakukan perniagaan ataupun terlibat dalam industri keusahawanan. Tak kiralah IKS ke ataupun yang terlibat dalam digital ekonomi misalnya. Mungkin pada waktu ini daripada sudut keusahawanan dan juga perniagaan, anak muda apa jenis dorongan selain pada subsidi ataupun bantuan-bantuan yang sering diumumkan dalam bajet-bajet sebelum ini, apalagi bantuan-bantuan yang diperlukan untuk anak muda yang terlibat dalam keusahawanan ini dapat melangkah ataupun mengorot langkah lebih ke hadapan? Syafiq. Pertamanya kita perlukan kerajaan untuk membantu anak muda yang terlibat dalam bidang usahawan dan bisnes ini kepada satu jaringan industri ataupun jaringan bisnes yang lebih baik. Bantu kami untuk memperkembangkan bisnes baik di peringkat lokal ataupun di peringkat serantau dan antarabangsa dengan insentif ataupun inisiatif-inisiatif yang lebih tersusun. Bantu kami untuk membuka pasaran, memperkenalkan pasaran industri kami ini di peringkat Asia Tenggara ataupun di peringkat lebih besar di peringkat ASEAN dan peringkat antarabangsa. Keduanya bantu kami untuk bahan asas kepada industri ini, baik dari segi segala jenis bahan asas keusahawanan dan bisnes ini, bantu kami agar kos bahan asas itu tidak menyebabkan kami tertekan dan akhirnya terpaksa meletakkan harga tinggi terhadap apa yang kami sedang lakukan. Dan yang ketiganya, bantu kami untuk memberikan mewujudkan kuasa beli rakyat yang lebih stabil dengan menaikkan harga gaji, menurunkan
pelbagai inisiatif yang ada. Ini 3 perkara di peringkat belia yang sedang berniaga yang terlibat secara aktif dari segi berniaga ini perlu bantuan daripada pihak kerajaan, dan kita harap ia dapat diberikan fokus oleh kerajaan dalam bajet 2023 kali ini. Okey, baik, terima kasih Syafiq Rizwan Jamaluddin. Syafiq Rizwan adalah Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia MBM. Nanti bila ada ataupun bila dibentangkan sudah nanti bajet ataupun belanjawan 2023, sudikanlah luangkan masa bersama kami untuk kongsikan pandangan. Adakah puas hati tak anak muda melihat kepada intipati ataupun aspek-aspek diberi tumpuan khususnya dalam pembangunan anak muda ataupun belia. Baik, sekiranya itu saja untuk waktu ini Pantau Kerajaan Baru. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.